Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam sejahtera saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Sejambak mawar, seharum kasturi buat peneraju majlis, barisan pedal hakim, penegak keadilan, para pendidik bestari, seterusnya warga intelektual penyambung warisan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini adalah untuk mengajak hadirin untuk bersama-sama memikirkan sejenak maudhu pidato saya, yaitu masyarakat majmuk usaha mengekalkan perpaduan. Manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncangkan dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Kata-kata hikmah yang dipetik daripada tokoh negarawan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini jelas memperlihatkan kepada kita betapa kesatuan dalam kalangan warga Malaysia sangat signifikan bagi mewujudkan sebuah negara yang gah dan digeruni oleh masyarakat global. Kita juga pasti telah diterapkan dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh sejak kecil lagi. Oleh itu, kita perlu bersama-sama membuka minda untuk mengenal pasti usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama di bawah lembayung kata pendidikan wadah penyatuan. Pendidikan sememangnya merupakan wadah utama untuk menyatupadukan warga yang berbilang bangsa. Jika ditinjau sejarah lalu berkaitan penyata raza dan laporan Rahman Talib, penekanan yang diberikan adalah dari segi sistem persekolahan yang sama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan kurikulum sekolah yang sama serta bercorak kebangsaan. Oleh yang demikian, pihak kerajaan melalui inisiatif penubuhan sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah dalam satu ruang yang sama sekaligus akan dapat mempercepatkan proses pengintegrasian kaum. Hal ini dikatakan demikian karena aktiviti yang dijalankan di sekolah ini menumpukan kepada aktiviti berkumpulan yang dijalankan secara teratur bersama murid-murid di samping adanya penggunaan dan penerapan bahasa rasmi negara kita, yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan di sekolah. Tambahan pula, melalui sistem persekolahan, mereka yang berbilang bangsa dapat saling mengenal dan berinteraksi dengan baik. Dari ketika itulah mula wujud hubungan antara masyarakat dan seterusnya membina perpaduan nasional yang kukuh. Sudah terang lagi bersuluh, sememangnya tidak dinafikan bahawa sistem pendidikan negara kita mempunyai peranan yang sangat besar sebagai pemangkin dalam memperkasa hubungan sesama kaum di negara kita. Meniti bicara saya yang seterusnya menerusi frasa raya dikongsi, tradisi diraih. Masyarakat Malaysia bukan sahaja kaya dari segi tradisi budayanya, bahkan turut kaya dengan sambutan perayaan yang pelbagai. Oleh yang demikian, tidak hairanlah amalan rumah terbuka acap kali diraikan bersama tanpa mengira kaum, bangsa, dan agama. Menurut Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, sambutan perayaan dapat mengeratkan perpaduan dalam kalangan rakyat, khususnya untuk menghadap cabaran perpaduan nasional di negara ini. Justru secara tuntas amalan rumah terbuka pada hari perayaan tertentu ini merupakan langkah untuk mengekalkan perpaduan antara masyarakat. Bukan sahaja boleh menjamu selera, bahkan masyarakat juga boleh berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain tanpa rasa prejudis dan buruk sangka. Tamsilnya, semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, aktiviti rumah terbuka ini juga membolehkan masyarakat yang bukan Muslim dan kaum Cina dan India untuk menzahirkan kegembiraan dengan sambutan tersebut. Secara izharnya, amalan rumah terbuka wajar diadakan oleh masyarakat setempat agar masyarakat lebih memahami serta menghormati adat dan budaya sesuatu kaum serta mewujudkan masyarakat yang saling menghormati dan memaafkan. Datuk Norah Tun Abdul Rahman berkata bahawa penyatuan budaya dan sosial berkurun lamanya antara bangsa Melayu, Iban, Bidayuh, dan lain-lain telah melahirkan masyarakat Malaysia berbilang kaum yang hidup dalam harmoni. Tegasnya, pembudayaan amalan rumah terbuka ini justru akan meneguhkan lagi
penyatuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sidang hadirin yang dimuliakan, gotong royong menjamin muafakat merupakan gagasan minda saya yang ketiga. Hal ini dikatakan demikian karena melalui aktiviti gotong royong yang telah diimplementasikan oleh setiap anggota masyarakat pasti akan mewujudkan semangat perpaduan dan mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Pihak Makmah Kelantan, misalnya dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara serta kawasan rukun tetangga, Bukit Kecil telah menjalankan gotong royong muafakat perpaduan di persekitaran rumah ibadat Buddha bagi masyarakat Siam dan Cina di Kampung Muring, Tanah Merah, Kelantan. Program berkenaan melibatkan kerjasama orang ramai yang berketurunan Melayu, Siam, dan Cina. Justru secara tidak langsung hubungan masyarakat yang berbilang bangsa ini akan dapat dieratkan sekaligus mengekalkan keamanan dan kesejahteraan sejagat. Di samping itu, aktiviti gotong royong ini juga penting untuk memupuk semangat kerjasama dalam kalangan penduduk setempat. Pengarah komunikasi strategik Kerajaan Negeri Perak berkata, program seperti ini sangat memerlukan kerjasama semua. Ia mampu membentuk kesatuan yang lebih kuat kepada komuniti masyarakat. Keterlibatan semua segmen ini juga mampu memupuk semangat bagi aur dengan tebing. Bukan itu sahaja, melalui perbuatan dan interaksi yang berlaku semasa pelaksanaan aktiviti tersebut juga hubungan dan persefahaman antara peserta gotong royong dapat dieratkan lagi. Dengan keadaan sedemikian, bukan sahaja perpaduan antara masyarakat boleh ditingkatkan, malah masyarakat dapat hidup dengan ceria kerana kawasan kediaman yang bersih. Tiada kusut yang tidak dapat diselesaikan. Namun, segala perkasa hanyalah menjadi fata morgana sekiranya tanpa anjakan paradigma dalam kalangan masyarakat untuk mengekalkan perpaduan. Budaya perpaduan seandainya dikekalkan boleh memberi natijah kepada lahirnya masyarakat yang mampu hidup bersama. Bak kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekiranya setiap lapisan masyarakat menjadikannya sebagai sesuatu pedoman dalam meraihkan perbezaan antara setiap kaum, pastinya kita akan dapat hidup harmoni tanpa pertelingkahan yang remeh. Sediakan sampan juga pendayung, mudik ke hulu di pinggiran gua, bicara hamba sampai penghujung, di lain masa kita bersua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.